Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara pengurusi majlis yang saya hormati, pengurusi masjid Tuan Haji Muhammad, sahabat baik saya Ustaz Yusuf dan seterusnya, ahli kawasan masjid, penaga Datuk Syekh, seluruh pimpinan-pimpinan masjid, peringkat kepala batas, penaga, dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan diskusi buku ni sampai 12.30. Dan buku ni sebenarnya ia adalah satu kajian yang saya buat untuk negeri Perak, tapi tak ada beza apa pun, elemen tak banyak beza apa-apa. Yang merupakan kajian yang pertama di Malaysia dalam bentuk fiqh pengurusan. Buku pengurusan masjid ni banyak negeri keluar lah, Jawi pun ada, Jakim pun ada. Cuma kita ubah dari sudut memfiqhkan pengurusan tu, dari sudut halal dan haram, dan perbahasan daripada kita ulama kita dulu dan juga sekarang. Jadi kita di Perak itu selama 3 bulan kita round Perak 9 daerah, termasuklah daerah yang berkaitan daripada 12, jadi kita pusing 9 je. Jadi kita buat dengan semua pimpinan-pimpinan masjid supaya kita macam Tuan Haji Muhammad sebut tadi, kita cek balik dari sudut fiqh dia. Sebab fiqh masjid ni fiqh yang sangat besar. Ini hanya ada lebih kurang 40 hukum atau 50 hukum je. Ada lagi lebihan yang saya belum lagi masukkan. Tetapi untuk akan datang insya-Allah ada lagi kajian-kajian yang kita buat adalah untuk menambah baikkan kefahaman kita sendiri dalam bila kita menguruskan masjid dalam bentuk fiqh. Ini sangat menarik. Kalau kita tengok buku ni, sebelum apa dia kata-kata aluan saya tu, dia lambang X tu. Ya. Metodologi ataupun kajian yang kita buat ini dia tak lari banyaklah, iaitu berdasarkan mazhab Syafi'i. Ini asas mana-mana negeri, 13 negeri di Malaysia, dia yang X, lambang X yang ada nama saya tu. Sebelum apa, muka surat 1 yang bawah tu dia kata apa, manhaj penulis dalam mengemukakan pandangan bagi setiap masalah adalah berdasarkan mazhab Syafi'i secara asas kerana merupakan mazhab rasmi negara. Kalau kita baca enactment 13 negeri daripada Kedah, Perlis, dia ada lain pendekatan, dia 4 mazhab, kita pun 4 mazhab. Cuma cara kita ialah Syafi'i dulu. Dia macam tu. Macam Perlis dia tak terikat terus 4 mazhab macam tu. Tapi kalau Kedah sampai ke Sabah Sarawak, kita mula-mula pi kat Syafi'i dulu. Kalau tak boleh selesai baru tengok mazhab lain. Macam tu. Memang saya terlibat dalam dipanggil apa, manhaj fatwa yang dikeluarkan oleh Jakim sebagai penilai tahun 2015 tu. Dia ada dalam web Jakim kot, dia panggil metodologi fatwa, ada 50 muka surat SOP dia. Dia dan SOP tu dihantar ke Darul Ifta Musad untuk di endorse. Syekh endorse tu. Cuma negeri tak pakai lah. Tapi di peringkat Jakim, kalau orang kata manhaj fatwa tu kita buat lebih kurang 50 muka surat oleh pensyarah-pensyarah diusir. Jadi saya bawa kawan dilantik untuk menilai, sehingga alhamdulillah berjaya dikeluarkan sebagai orang kata apa, guideline kepada mufti-mufti. Tapi mufti dia ada ilmu rupa sendiri, cuma ni kita bantu saja. Jadi kita tak terkeluar daripada enactment, tak terkeluar daripada budaya Malaysia. Jadi ada juga bila namun begitu sekiranya terdapat keperluan, saya sebutlah mazhab-mazhab lain. Sebab di Malaysia ni dalam enactment mahkamah sendiri kita ada banyak mazhab juga. Dari sudut penafsiran, kalau siapa yang baca enactment, tuan-tuan baca enactment tak? Kena baca lepas ni. Kita cuba melatih
Baru kita buat tu tak bergaduh. Saya ada kes di Penang tahun lepas, dekat setahun juga. Kes jual kapet masjidnya. Satu seorang tak bagi kapet tu, siapa minta mau? Surau minta mau. Surau pun nak elok-elok juga. Jadi akhirnya mereka tanya saya kata kalau dah kapet siapa minta mau, jual lah. Adalah seorang pekebun jual, dia letak kapet tu kat kebun dia. Jadi duit tu masuk dekat masjid balik. Kalau pergi bakar ori, makna dia takkan nak buang macam tu. Surau minta mau dah, kapet tu kira mungkin dia boleh pakai, cuma tak elok. Jadi orang kata apa, benda-benda macam ni kita kena selesai dengan ilmu. Ilmu saja yang boleh selesaikan masalah kita. Kalau bergaduh pendapat saya tidak, kita selesai dengan ilmu fiqh. Jadi apa juga, semua isu fiqh ada jawapan. Fiqh ni tahun 1000 Hijrah dah ada 1,200,000 fiqh. Bukan sikit, banyak. Lah ni lebih daripada 2 juta fiqh. Maknanya kalau tuan-tuan ada masalah apa, semua fiqh ada jawapan. Tak ada jawapan, kita cari jawapan melalui kaedah-kaedah fatwa. Kan inilah kesempurnaan syariah. Jadi kita tak akan bimbang apa yang terdetik oleh apa dia tuan-tuan haji, oleh apa dia muslimat, apa saja ada jawapan dalam kitab-kitab fiqh. Sebut apa saja. Waqaf ke, masalah pelantikan ke, masalah wanita kerja dalam masjid ke, surau ke, kapet ke, aircon ke, tabung ke, apa dia had masjid ke, tanah kubur, hukum kubur di sebelah masjid ke, depan masjid ke, sembahyang menghadap kubur ke, apa saja yang tuan-tuan terlintas ada jawapan daripada ulama-ulama kita. Dan alhamdulillah sepanjang kita duduk dengan syariah, semua bukan kata isu masjid. Tuan-tuan nak isu apa? Isu supermarket, isu ladang, isu nelayan, nak isu apa? Isu pelacuran, isu semua ada tak? Sebut saja. Isu sembahyang kat angkasa pun ada. Isu robot, isu teknologi, kita ada panggil fiqh teknologi. Semua. Jadi kita alhamdulillah tak ada problem. Problem ialah kita kena buat diskusi, membuat pembicaraan, ada engagement dengan Jabatan Mufti, tengok kepada enactment, tengok kepada kemampuan, tengok kepada kewangan. Jadi disitulah berlakunya orang kata apa, kecantikan pelaksanaan pengurusan itu. Karena pengurusan ini matlamat dia satu, iaitu integriti dan tidak berlaku pengkhianatan. Makna tidak berlaku salah laku. Itu nak jaga yang tu sahaja. Jadi alhamdulillah dari sudut buku ni telah diluluskan oleh Jabatan Mufti Perak. Kalau tuan-tuan tengok penutup dia tu, muka surat takhir 194, ni panel pentashih dan pengumbal fiqh pengurusan masjid ada dekat 13 orang. Jadi kita bentang dekat Timbalan Mufti, bekas pengurusi Datuk Haji Yusof. Kemudian kita ada sekarang ni pada pengarah Jaib Tuan Haji Haris. Kemudian kita ada Ustaz Saiful, Ustaz Imran, Datuk Zamri sebagai Timbalan Mufti ketika itu. Jadi buku ni alhamdulillah makna dia tuan-tuan tak perlu ragu lah, sebab dia telah di-endorse oleh Jabatan Mufti Perak. Jadi insya-Allah dia orang kata selamat lah. Baik. Kita masuk pada muka surat yang pertama. Sebab kita ada 2 siri mengikut Ustaz Yusuf kata, jadi kita tak perabil hari ni. Tak perabil saja ni. Kita baca slow-slow. Tarikh masjid, muka surat 1. Jadi masjid ni ada isu di Malaysia dia dengan surau. Surau dalam enactment mana-mana negeri dia bukan masjid. Ada kebaikan, adalah kelemahan. Kelemahan dia tak boleh nak iktikaf lah. Maknanya kalau kita pergi ke surau, kita tak boleh nak iktikaf kat surau, boleh buat ibadat. Itu kesan dia. Tetapi di sana ada juga fatwa daripada bekas mufti wilayah Datuk Zulkifli Al-Bakri dia bagi. Cuma isu di situ kena nanti kita bincang. Surau ni dia ada 2, satu surau tanah wakaf, satu surau bukan tanah wakaf. Surau di rumah, surau di mall, surau di sekolah, surau di taman. Sebab
pemaju yang bagi tanah tu untuk apa nama dia buat surau. Jadi surau-surau itu sukarlah untuk buat i'tikaf sebab dia bukan tanah wakaf. Bila-bila boleh tukar jadi pandang bola pun boleh. Jadi di sini kita kena tengok dulu status. Sebab tu kita kata fiqh tanah. Fiqh tanah. Saya duduk baca juga tentang undang-undang tanah sebab tanah ni dia ada fiqh yang besar dalam syariah. Kita ada tanah pemilikan, ada tanah manfaat. Kalau dari sudut institusinya felkra dengan felda lah. Felda ni makna dia orang kata istilah mereka anak darah lah. Kita peneroka. Felkra ni janda lah, makna tanah dah ada milik. Cuma diusahakan bersama. Jadi dia ada fiqhnya. Kalau felda tu dipanggil ahyaul mawad. Kalau felkra tu kita nama dia iqta'. Maksudnya kita guna untuk manfaat tapi tak dapat ownership lah. Ownership tuan dia dah ada. Jadi banyak isu-isu. Jadi bila kadang-kadang tanah ni kena cek pejabat tanah, tengok status dia. Tanah wakaf ke, tanah pertanian ke, tanah apa-apa jenis. Sebab di situ kita boleh menentukan. Sebab tu kadang-kadang ada orang tua-tua wakaf, dia tak dokumenkan. Dia tak beritahu kat anak dia. Bila anak dia nak jual, bila pergi pejabat tanah tengok tanah wakaf. Di situ banyak isu-isu. Sebab wakaf ni dia ikut kepada niyatu al-waqif pula. Niat pewakaf. Kalau pewakaf tu kata dia buat kubur, ada kes di satu negeri dia nak buat kubur tapi macam tak operasi sangat. Dia pun nak ubah buat masjid, nak buat benda lain. Di situ akan ada isu sebab orang yang bagi wakaf tu dia niat dah nak buat kubur. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh ubah. Dalam mazhab Syafi'i dia ni dalam bab ni ketat sikit. Contoh dia, hatta kalau dia wakaf air tu untuk minum dia. Tiba-tiba ada orang pergi ambil wuduk. Tak boleh. Dia kena ganti balik kadar air yang dia ambil tu untuk berwuduk. Sebab orang yang bagi tu untuk minum dia. Sebab tu sekarang ni bila nak buat niat wakaf tu dia kena luas. Jangan buat satu benda nanti susah pengurusan. Pengurusan adalah dia ni wakaf untuk minum dia ni nak ambil wuduk. Jadi benda-benda macam ni kita kena tahu kerana kita menguruskan harta yang seseorang tersebut telah serahkan kepada Allah. Sebab kesan-kesan dia kalau kita tak buat betul-betul dia masuk di dalam hukum pengkhianatan. Mana pengkhianatan ni kita tak menguruskan dengan mengikut prosedur dia, mengikut undang-undangnya, dia adalah dosa dia. Makin banyak kerosakan makin banyak dosa. Ini baru kita bincang status wakaf masjid, belum lagi sekolah, belum lagi pondok, belum lagi apa nama dia tahfiz yang belum diperhalusi. Saya adalah itu buat sikit tapi lambatlah nak buat. Kita nak buat fiqh dalam bentuk organisasi wakaf apa semua ni. Sebab dia berisiko apa dari segi undang-undang. Hanya majlis agama saja yang boleh jadi trustee. Jadi pemegang amanah. Dan dia ada maslahah dia. Sebab kalau kita contoh dia buat wakaf sekolah, tuan dia mati, tok guru mati, tanah tu dia tak boleh bagi kepada keturunan dia. Tapi bila tak difahami ni yang betul, maka anggap itu tanah faraid. Sedangkan orang yang bagi derma kepada sekolah tu bukan niat untuk bagi pada tok guru, dia adalah untuk pembangunan wakaf. Jadi sistem dia itu bila tak ada siapa yang nak mengawal, dia akan dipegang oleh majlis agama, bukan majlis agama rampas. Dia untuk masalah. Jadi yang menjadi masalah adalah sekolah-sekolah yang tak berdaftar. Bila tak berdaftar nanti, bila dia tak uruskan cara tepat, dia banyak liability lah. Liability di dunia dan juga di akhirat. Dua-dua. Sebab itu kita nak syorkan supaya kalau siapa-siapa nak buat pondok, nak buat mak tahfiz yang mana dia rasa dia boleh pergi 20 tahun, 30 tahun. Sebab wakaf ni kena selama-lamanya. Buat sewa saja, sewa bangunan, buat dalam bentuk wakaf sewa. Makna dia 10 tahun dia sewa, orang wakaf lah, untuk bayar sewa je. Nanti dah habis 10 tahun, 20 tahun, bangunan tu dikembalikan kepada tuan dia. Dia pun tak ada apa-apa, dosa pun tak banyak, liability pun tak banyak, akhirat pun selamat.
Yang jadi masalah sekarang ni, bila kita beli tanah untuk wakaf dan pengurusan itu tak cermat. Oh, itu akhirat saya tak tahu lah macam mana hal dia. Tapi dia banyak liability. Kalau tak dokumentkan betul-betul dia punya sistem, dia tak ada pewarisan lah sebab tanah wakaf. Duit pun bukan duit kita. Duit yang masuk dalam tabung wakaf bukan duit kita lah. Kita boleh ambil fee, upah kita menguruskan. Dan dia ada kewajipan-kewajipan yang digariskan oleh ulama kita. Maknanya tanah tu mesti diinvest, tanah tu mesti dibangunkan, kena cari duit untuk maintenance. Sebab itu tanah-tanah wakaf di Malaysia ni yang tak diuruskan, nilai dia lebih bilion, lebih daripada 1 bilion. Terlampau banyak. Kerana kita bila kita nak buat tu semangat. Oh, tu kita buka apa, dia panggil apa, resit wakaf semua. Tapi di sudut faktor pengurusan tu kita tak jalan betul-betul. Dan kita tengok hasilnya bila mati Tok Guru tu, anak beranak gaduh, ni tak tahu entah ke mana duit, entah ke mana. Dia bercampur akaun. Campur akaun ni yang bahaya. Sebab tu bila dari si fiqh nak kutip duit masjid ni, kajian menunjukkan satu masjid kena ada lebih daripada 3 akaun. Kalau masjid ni ada berapa akaun dah? Mana apa tu mesti kita lebih pada 2 akaun lah, ada 3, bagus. Jadi dia tak sabut kalau 2 akaun nanti tiba-tiba nak pergi tolong masa banjir, duit tu masa orang duduk demo tu dia tak terlintas pun nak bagi kat banjir. Jadi bila kita nak bagi kat masa banjir, apa masa-masa kebakaran, kan orang kampung kita ada susah, duit tu kita kena iklan dulu kat orang yang derma. Kata kami duit yang tuan-tuan bagi ni boleh tak kami nak bagi kepada orang kampung. Sebab dia bagi tu untuk masjid je. Jadi kajian yang dibuat di USIM dan itu cadangan Datuk Bandak Hilir di Bagan Serai itu di Perak. Supaya macam tabung khas, tabung kecemasan ada akaun sendiri. Jadi bila nak derma, tak perlu kita nak mesyuarat je lah. Tak perlu kita nak iklan kepada orang kampung. Kerana memang orang yang bagi tabung kecemasan tu niat nak tolong siapa saja. Nah, setengah surau dia buat tabung penceramah. Senang. Tak payah fikir lah. Memang orang masuk dalam tu nak bagi kat penceramah. Jadi lagi banyak akaun disusun, lagi kita selamat daripada kecuaian dan pengkhianatan. Itu yang dikatakan fiqh pengurusan. Jadi masjid ini diambil daripada kalimah sajadah, iaitu masjid tempat sujud. Jadi tempat sujud kita dinamakan masjid, dan masjid ini dia ada beberapa syarat, iaitu orang yang bina tanah wakaf itu, bangunan wakaf itu niat untuk jadikan tempat sembahyang semata-mata. Sebab tu di mall, kalau ikut mazhab Syafi'i, dia tak boleh buat masjid, sebab dia campur aduk dengan ada mall, betul bawah dia tempat sembahyang. Melainkan dalam mazhab Hanafi, pendapat Muhammad Hasan Syaibani. Jadi di Mesir dan kota-kota bandar yang padat ni memang mereka macam tu. Kalau kita pergi Mesir, dia ada apartmen, bawah tu masjid. Itu pada masa akan datang, saya bincang dalam buku ni juga, mungkin Malaysia satu hari nanti dah 2050, Penang pun dah padat dah. Tanah kosong, tak boleh dapat rumah, lot-lot ni dah. Terpaksalah semua buat apartmen. Kerana terlampau padat. Jadi bila terlampau padat, masjid nak kena buat juga. Mungkin ketika itu fatwa akan berubah. Dulu tak bagi, tapi disebabkan nak bergerak susah, orang terlampau ramai, jadi akhirnya mungkin satu hari nanti fatwa pun dah berubah, seperti mana di Mesir dan negara-negara Arab yang padat, mereka mengizinkan masjid tu buat di dalam apartmen, masjid tu ada dalam bangunan-bangunan. Dan itu dah ada dah berlaku. Cuma di Malaysia ni alhamdulillah, mana tanah kita masih luas kemampuan, dan kita di Malaysia kita ada lebih kurang 24,000 masjid yang di bawah majlis agama yang berdaftar. Banyak. So Malaysia ni 25,000 masjid. Itu belum surau lagi. Surau tak terkatalah, sebab surau ni dia punya enakmen dia taklah sekuat apa nama dia, apa masjid. Itu masjid.
So masjid ini dia mempunyai beberapa syarat. Cuba kita tengok muka surat 3 lah. Masjid pada istilahnya khususnya ialah kawasan tanah atau hartanah yang diwakafkan untuk menjadi tempat solat secara kekal. Itu saya kata tu, bila termasuklah buat sekolah, bila kita dah wakaf dah, dia mesti kekal. Dia tak boleh buat temporary. Sebab tu ada isu bila kita buat sekolah, misalnya bila dah selesai satu projek, bila nak buat sekolah baru pula, kadang-kadang sekolah lama tu ditutup. Jadi persoalan dia, status sekolah tu jadi apa? Dikatakan bagi mereka yang tak faham, dia jadi harta ustaz tu. Tak betul tu. Sebab masa dia kutip derma tu, dia buat atas nama wakaf. Jadi walaupun dia buka tanah baru, tetap yang ni wakaf, yang ni pun wakaf. Sebab tu benda ni perlu di-enactmentkan supaya tidak berlaku penyalahgunaan harta wakaf, dosa besar. Sebab tu kalau siapa-siapa yang teringin nak buat sekolah, kena buat paper elok-elok, kena ada perancangan betul-betul, tengok jangka masa panjang. Tapi kalau ada rasa yang ni boleh pergi 30 tahun, jangan buatlah tanah wakaf. Nanti anak cucu pun bermasalah. Tanah kita sendiri pun yang bukan wakaf pun, kalau tak dijaga elok, anak-anak pening kepala. Yang tak ada geran, last kali tanah tak buat apa, geran tak ada, belum dipecahkan, tanah ni dia ada status. Itu kalau bawa harta individu. Bayangkan kalau tanah wakaf, pening. Tuan dia mati pula, lagi pening. Jadi benda tu kena ada, orang kata apa, proposal jelas, apa dia orang panggil structure dia tu. Berapa lama dia boleh pergi, siapa yang dia panggil punca kewangan tu, sumber kewangan tu nak main daripada mana? Orang ramai pula, berapa lama mereka boleh terima. Sebab itu dimasukkan di dalam majlis agama. Walaupun ada kelemahan, tetapi lebih selamat. Sebab bila majlis agama pegang, kalau tok-tok guru ni mati, dia yang akan uruskan. Dia yang akan cari funder, yang cari duit untuk bangunkan, nak hidupkan. Tapi sebagian orang dia tak faham, dia tak mau daftar. Dia tak mau daftar, dia lari tak ada masalah. Tapi bila tok guru mati nanti, akan ada masalah. Kalau kita, itu saya structurekan, kalau nak buat jenis sementara, buat sewa. Sewa kita selamat. Orang, jadi dia panggil wakaf sewa. Dalam mazhab Syafi'i dia panggil wakaf sewa. Kita beritahu kepada orang, kami nak sewa bangunan ni, dalam tempoh 10 tahun kita buat wakaf sewa. Jadi orang bayar maintenance, kemudian apa dia, elektrik, apa semua. Tapi cuma pemilikan tak ada lah. Di situlah majlis agama tak boleh ambil lah, tak ada pemilikan, pada cuma dia wakaf ijarah. Kita pun rasa selamat. Habis tak larat mengajar lah. Kita pun batalkan kontrak 10 tahun, orang pun dah tak bagi duit. Tapi sekarang ni, katakanlah kita beli, tu otomatik, sekolah tutup, kewajipan tanah wakaf tu mesti dijaga. Siapa nak jaga? Larat nak jaga. Sebab itu setengah orang kata, susah kalau majlis agama pegang. Bukan, itulah cara yang paling selamat dunia dan akhirat. Cuma bila banyak sangat tanah wakaf, pening juga nak jaga. Banyak sangat. Baik. Jadi dia berdasarkan angkat wakaf. Wakaf ni maksudnya kontrak yang mana kita bagi tanah tu kepada Allah. Dan keuntungannya kepada orang-orang yang disebut oleh pewakif. Tak kira lah cucu dia ke, orang ramai ke, kepada fuqara, macam orang yang bagi wakaf tanah masjid ni. Untuk semua orang Islam. Cuma diuruskan oleh kawasan pegang. Tapi orang Kuala Lumpur boleh sembahyang juga. Sebab dia niat untuk sembahyang. Sebab tu kita tengok kontrak, bila kita baca kontrak wakaf tu penting sangat. Supaya kita tengok apa lagi perjalanan. Tanah-tanah ni nak buat apa? Okey, jadi tanah wakaf tu buat. Tapi yang ni kena cek. Kalau dah penuh kan, kena bincang balik. Boleh tak korek kubur ni? Mayat-mayat lama ni pindah. Dia ada hukum dia. Dia panggil dalam syuruk kubur.
Kalau katalah sudah sempit, masyarakat makin ramai. Kalau di Kuala Lumpur, isu tanam kubur ni memang isu. Sebab tu kena daftar Korea. Kalau tak daftar, pakai lambatlah nak tanam. Sebab ramai. Jadi kita kena bincang juga ni, kubur-kubur lama ni nak buat apa? Mayat dah hancur lah. Kalau tuan-tuan buka, tulang semua hancur lah. Dia 6 bulan ni. Roh ada, tapi roh tak duduk dalam kubur. Kita tak tahu roh duduk kat mana. Benda tu Tuhan je tahu. Tapi mayat dah hancur lah. Orang yang mati makin ramai. Jadi mungkin pada masa akan datang, dah kena bincang dah macam mana status jenazah-jenazah yang ada dalam kubur ni. Boleh kita bongkar. Macam di Mekah 6 bulan tukar, ramai orang mati. Pindah pergi tempat lain. Lah memang mungkin kita tak rasa ada keperluan tanam banyak lagi. Tetapi mungkin 30 tahun, 40 tahun. Nanti insya-Allah yang tu kita akan bincang dalam buku lain lah. Saya pun ada kajian tentang fiqh jenazah, kita bincang tentang apa dipanggil istilah Arab dan nabusyul kubur, gali kubur lah. Gali kubur tu mana dia syarat dia. Kalau kita gali kubur sekarang ni kena minta izin polis dengan mahkamah dulu. Dia bukan boleh korek macam tu. Kena ada izin. Kemudian kadang-kadang dulu fatwa di Kedah nak buat lebuh raya. Jadi masjid di Dengkar tu depa ubah mayat. Itu majlis fatwa lulus pada tahun 1999 ke 98. Walaupun sebagian ulama pondok dia menentang, dia kata kubur tak boleh korek. Tapi kalau tak korek susah je. Kubur tu dah lama dah. Dah berpuluh tahun dah. Jadi jalan tu sempit. Jadi alhamdulillah lah majlis fatwa masa tu Syekh Majid, Syekh Tajuddin pun semua ada depa harus dah. Jadi kita akan datang macam tu, itu sempit ni. Perlu kepada fiqh untuk menguruskan macam mana. Kemudian nak pilih tak mana mayat-mayat ni? Kena bincang juga dengan majlis agama. Ada tak tempat lokasi khas? Sebab bila tulang yang kita boleh ambil space yang kecil, tapi mayat yang baru kena ada space besar sikit. Jadi ini di antara isu-isu. Kemudian tanam pokok, pendapatan pokok macam pokok-pokok buah-buahan ni boleh semua orang makan, tak boleh buat jual lah. Jadi dia hanya boleh makan, jangan pergi ambil jual pula. Dia macam air zam-zam. Air zam-zam sebenarnya tak boleh jual. Sebab dia tu macam wakaf lah. Wakaf Ibrahim. Tapi orang pergi ambil tu, dia pergi 2 km daripada masjid, dia pergi jual tu, pergi jalan. Sebab tu Saudi tak boleh jual. Dia memang bukan jual. Kita untuk minum free. Jadi ini dia panggil ahkam-ahkam yang berkaitan dengan wakaf. Jadi selain itu masjid juga bermaksud setiap tempat yang boleh dilaksanakan solat. Ini di segi bahasa yang definisi atas itu kita ambil. Makna dia, kita tengok orang yang bagi wakaf sekarang ni, dia niat hanya semata-mata untuk solat dan aktiviti yang berkaitan dengan masjid. Itu maksud dia masjid di sudut syarak. Kemudian disebutkan asal masjid, nampak tak muka surat 3 tu? Disebutkan asal masjid daripada sebutan sujud, bukan daripada perbuatan solat yang lain. Ia adalah melihatkan perbuatan solat yang termulia adalah sujud. Pasal apa dinamakan sujud? Sebab sujud itu yang paling mulia, maksud tempat sembahyang lah. Itu kita selesai sikit. Okey, definisi bagi masjid yang lebih detail iaitu Imam Zarkashi muka surat 4 menyatakan uruf mengkhususkan makna masjid sebagai tempat yang disediakan untuk menunaikan solat 5 waktu. Sebab itu masjid kalau tak ada waktu yang tak sembahyang, hukum dia berdosa. Sebab itu sekarang ni ada cadangan tempat-tempat masjid yang terbiak tu, mereka nak ubah status masjid jadi surau, tapi di sudut polisi fiqh yang saya faham tak boleh. Kalau upgrade surau ke masjid tak apa, tapi masjid nak turun pangkat payah. Cuma masalah pasal apa buat macam tu? Pasal tak ada orang, tak cukup. Kalau musim raya kosong masjid tu, jadi bila kosong satu kampung berdosa. Dari sudut fiqh, kerajaan boleh tangkap semua budak kampung tu kalau segi fiqh lah. Tapi enactment tak ada, tak boleh tangkap lah. Kerajaan dia mesti ada orang kata punca kuasa, mana boleh tangkap macam tu. Jadi di segi fiqh dia, katakanlah masjid tu terbiak, semua satu kampung balik raya, jadi satu kampung tu berdosa. Kerana masjid ini dia ditubuhkan untuk 5 waktu. Sebab tu bila kita nak buat masjid kena fikir. Agak-agak ni macam setengah tempat-tempat yang industri. Buat masjid untuk industri, kena nanti imam tetap lah, supaya ada juga orang yang ada orang.
tiba-tiba musim cuti sekolah, semua tak ada pekerja balik, masjid jadi kosong. Jadi isu kat situ. Sebab itu bila nak buat tu kena tengok penduduk, kapasiti dan sebagainya. Sembahyang Jumaat tak ada masalah, sembahyang 5 waktu tu. Jadi di situlah. Jadi dia berlainan dengan musalla, supaya mengeluarkan tempat solat yang dilaksanakan pada hari raya. Hari raya sebenarnya sunat kita buat di tanah lapang, tetapi itu pun ada khilaf dia. Makna zaman dulu masjid Rasulullah kecil sangat, boleh isi berapa puluh orang. Jadi bila raya orang kampung Arab Badawi semua keluar nak main sembahyang raya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pindah buat di tanah lapang. Tapi sekarang ni kita punya masjid, kalau masjid negeri saja boleh isi, kalau Shah Alam tu boleh isi puluh-puluh ribu. Mana masjid ni saya rasa boleh isi 2,000 ni. Boleh 2,000 ni. Tak sampai. Kalau sampai luar tak sampai 1,000 dia. 1,500. Jadi nak buat tanah lapang pun sama tu juga. Jadi Rasulullah buat di tanah lapang tu bukan pasal tak mau buat di masjid, tapi masjid kecil sangat. Masjid Rasulullah tu yang merah hijau tu, yang besar tu je. Yang orang pakai berubuk masa kita pergi masjid Nabawi tu, orang pakai berubuk tu, itulah masjid Rasulullah. Yang lain tu semua tambahan Sayyidina Umar, tambahan Khalifah Umar bin Aziz. Dia pun yang besar kan. Jadi sebab tu kalau kita dapat duduk di kapek hijau, kapek merah tu, itu pahala yang paling besar. Sebab tapak-tapak kaki Rasulullah tu pernah ada kat situ. Kecil sangat. Jadi itu dia punya dia sebab dia. Begitulah dengan madrasah riba ni, macam tempat orang beribadat lah. Dan sekolah tidak didefinisikan sebagai masjid. Sekolah tanah wakaf, tapi dia bukan masjid. Sebab itu kita katakan masjid khas. Jadi ada ulama buat syair, wa kullu ardin huddidat bisyiyadi wa nahwihi min awjihi tahdidi liwadi'a tahta yadil musalli fa masjidun kabbir bihi wa salli. Itu dulu sistem yang mana kerajaan tak ada peruntukan. Dulu sistem dulu. Bukan kata kerajaan tak ambil berat. Dia punya budaya dia, kuasa rakyat tu kuat. Dan kerajaan dan amanah, orang amanah. Jadi bila nak buat masjid ni tak perlu repot kepada kerajaan. Tak ada dokumen, tapi kerajaan pantau. Sekarang ni kita syarat dia kalau masjid dia di bawah Jabatan Mufti. Jadi pengiktirafan masjid tu Jabatan Mufti yang akan iktiraf. Sebab itu tempat-tempat yang nak buat sembahyang Jumaat, masjid, pegawai-pegawai Jabatan Fatwa yang akan main buat pengisytiharan. Sebab dari segi enactment kuasa masjid di bawah Mufti. Jadi Mufti dia pegang dua, masjid dengan falak. Yang nak isytihar raya, puasa semua Mufti. Zaman dulu tak ada macam tu. Zaman dulu mufti pun tak ada. Mufti kerajaan ni tahun 1980 lebih. Masa zaman kerajaan Osmaniyah baru dia ada mufti kerajaan, mufti rasmi yang dibayar gaji. Dulu mufti rakyat lantik. Makna dia bila ulama iktiraf dia ni layak jadi mufti, semua rakyat terima. Macam tu je sistem dulu. Tapi bila dia memerlukan, ada banyak fake, makna dia kita tak tahu semua jadi mufti ni. Jadi kerajaan Osmaniyah lantik mufti rasmi. Mufti lain tak terbatas, cuma mufti rasmi ni untuk nasihat kerajaan, nasihat qadi, nasihat pegawai-pegawai. Sebab dulu sistem mufti ni dia paling tinggi, dia organisasi dia. Cuma kita sekarang mufti di bawah sikit. Tapi kalau ikut sistem lama tu mufti atas, di bawah adalah kehakiman, agensi-agensi kerajaan. Sebab apa-apa isu akan main kat mufti. Jadi mufti ni akan jawab semua isu. Sebab kuasa dia tidak binding, dia tidak mengilzam. Cuma dia ada kuasa untuk nasihat raja, untuk nasihat qadi, untuk nasihat isu-isu yang berkaitan dengan agama. Tapi bila keperluan sekarang ni, perlu ada mufti rasmi dan kita nak buat apa pun kena cek dengan Jabatan Mufti supaya tidak bercanggah dengan enactment. Walaupun kita baca kitab fiqh tak ada, tapi ia termasuk di dalam maslahah. Kalau dalam bahasa syariah kita panggil al-masalih al-mursalah. Jadi taklah bergaduh. Setengah orang nak buat masjid, dia tak mau daftar. Tak mau kata apa nak buat benda baik tak payah daftar. Kena daftar. Sebab kita nak audit.
kita nak tengok pengurusan. Sebab duit yang orang bagi tu bukan duit dia. Di segi fiqh dia, duit yang masuk ke dalam masjid, hukum dia ada dua, sama ada duit wakaf ataupun duit pengurusan masjid. Hampir wakaf jugalah, cuma dia ringan sikit. Jadi kesan dia dalam buku ni, duit tu tak boleh maklun. Katakanlah kita main masjid, bahagian AJK masjid lupa bawa RM50 nak beli rokok, contohlah dia ada AJK rokok tapi tak ada masalah apa, saya tak mau bincang macam tu lah. Ataupun dia nak beli gula, dia ada pinjam sat duit masjid, saya bayar balik, dia bayar, bukan dia tipu, dia bayar. Tetapi di sudut undang-undang fiqh tak boleh, sebab dia wakaf, bukan untuk nak bagi loan ke orang. Tapi macam mana pun dia ambil, dia kena ganti balik lah. Dia kena ganti balik. Cuma dia berdosa. Berdosa sebab apa? Dia ambil pinjaman, tapi dia kena bayar balik. Macam mana pun, sama ada berdosa tak berdosa, dia kena bayar balik. Sebab dalam pengurusan duit masjid ni, dia ada bab yang dibahaskan oleh ulama. Kalaulah wakaf tu boleh buat hutang, nanti siapa yang nak tanggung? Bendahari ke masjid? Sebab yang keluarkan bendahari. Tapi nanti bendahari tu tukar, masjid nak pergi minta hutang tu balik, penghutang pun lari nak minta kat siapa. Jadi ini dia ada isu dia. Sebab tu kalau boleh tu jangan buat loan apa-apa lah. Jangan berhutang apa, senang. Nak berhutang cari tempat lain. Jadi dia punya hukum dia. Jadi semua tempat yang memang ditentukan dia untuk solat, diwada'aha tahtal yadil musalli fa masjidun wa kabbir. Ini sembahyang. Sebab tu dulu masjid-masjid kesan dia bila dia jadi macam ni, dia tak boleh ditutup. Nanti kita akan bincang nanti apa hukum masjid tutup setiap kali waktu solat. Masjid ni malam tutup tak masjid ni? Lepas isyak tutup tak? Tutup kan? Tak ada buka dah. Luar kan, tapi dalam tutup. Makna orang tak boleh masuk dah. Ini menunjukkan kawasan ni pencuri tak berapa bagus. Dia suka curi. Dia ada di Perak tu, masjid tu buka 24 jam. Sebab pencuri di situ, pencuri tu ada pencuri yang baik-baik belakang. Dia tak ambil harta masjid. Sebab hukum asal ni kita tengok Masjidil Haram, mana ada tutup. Dia kena buka 24 jam. Tapi kalau buka 24 jam, hilang habis ni. Di Shah Alam tu habis, TV-TV semua dia ambil. Jadi di situ ulama bahas, boleh tak kita tutup masjid yang dalam-dalam ni demi menjaga barang-barang masjid. Nanti kita akan bahaskan insya-Allah. Baik, pembahagian kategori masjid. Kita baca sikit komen. Komen ni penting ni. Sifat masjid ialah bangunan yang dimasuki tanpa perlu meminta izin. Itu. Dan semua manusia adalah sama di dalamnya. Oleh itu masjid secara istilah, syarak dan uruf maksud dia adat lah. Sebagaimana pandangan kami ialah tempat disediakan untuk menunaikan solat 5 waktu. Sebab itu bila definisi macam ni, ulama Hanafi kata tak disunatkan sembahyang jenazah di masjid. Tapi kita berdasarkan hadis, ada riwayat daripada Aisyah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sembahyang jenazah seorang sahabat di dalam masjid. Jadi ini kita katakan definisi secara selalunya, kebanyakan dia sembahyang 5 waktu. Jadi boleh bawa masuk jenazah. Jadi sebab kalau kita sebut sembahyang 5 waktu jadi nak masuk jenazah orang marah. Tak boleh. Jenazah boleh, sembahyang hajat boleh. Kita di Malaysia kita tambah tahlil lagi. Tahlil tu bukan termasuk di dalam apa nama dia sembahyang 5 waktu, tapi kita bagi juga sebab dia di antara benda-benda zikir dan seumpama dengan dia. Daripada definisi ni orang bengak. Boleh tak buat mesyuarat dalam masjid? So, dia bincang. Boleh tak makan dalam masjid, tidur dalam masjid, bicara mahkamah dalam masjid, duduk mahkamah dalam masjid. Tapi kalau sekarang tak boleh lah, tak nampak mahkamah kalau hakim-hakim semua main bersidang kat masjid. Jadi mereka ada bangunan mereka sendiri. Tapi zaman Rasulullah, semua urusan pemerintahan dibincang dalam masjid. Sebab zaman macam tu belum ada lagi bangunan pentadbiran.
Sekarang ni dia tak boleh buat, takkanlah PM, menteri besar semua, mesyuarat exco semua kat masjid, dia tak jadi nampak menteri lah, nampak persidangan imam-imam. Jadi zaman sudah berubah, zaman sudah berubah. Kemudian pembahagian kategori masjid, kita ada masjid jamek yang mana di situlah tempat menunaikan solat Jumaat. Sebab zaman dulu sembahyang Jumaat hanya satu daerah, satu masjid. Masjid ni semua tak sah. Itu. Kemudian kita ada masjid jemaah sembahyang 5 waktu. Di sini tak boleh buat sembahyang Jumaat. Tapi zaman berzaman orang terlampau ramai. Maka alhamdulillah di seluruh dunia kita sembahyang tak lebih daripada 5 kilometer. Kalau di Selangor lebih kurang macam itulah, 5 kilometer masjid. Kalau ada keperluan. Jadi kalau kat sini saya rasa tak, sebelum ni pun dah berapa banyak masjid lah. Cuba kita bayangkan, kita masih menggunakan pedoman lama. Mana ada satu daerah pelabatan ni satu masjid, Masjid Abdullah Fahim ya kan? Yang paling besar. Jadi qaryah ni pun hari Jumaat semua kena pergi sana. Pening juga macam tu. Kalau di Mesir bukan 5 kilometer, baru 10 langkah dia buat masjid lah. Lagi pergi sana masjid. Tempat saya duduk tu sampai 5-6 masjid. Tak sampai 1 kilometer sebab orang terlampau ramai. Di Kaihara tu lebih 30 juta orang. Penduduk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Rasulullah ada tu hanya 10,000 orang sahaja. 10,000 orang hanya sama dengan penduduk Pegaga ikut. Penaga rasa 10,000 je. Lebih. Madinah yang besar tu hanya ada 10,000 sebab tu satu masjid je. Kita di Malaysia 32 juta. Di Kaihara bandar dia ada 30 juta. Sebab itu ulama melihat zaman berubah. Sebab itu sebenarnya masjid ni tak ada istilah satu tempat, satu masjid saja. Sebab zaman itu dah berubah. Kita penduduk sampai berjuta-juta. Dan bila kita bandingkan di zaman Rasulullah, penduduk hanya ada 10,000. Sebab itu pembiakan manusia ni di antara maqasid. Sebab tu Al-Quran dia suruh kahwin, beranak. Sebab kalau tak ada benda tu, orang Malaysia pun tak ada. Saya pun tak tahu penduduk Malaysia ada orang tu. Pembukaan. Jadi dia akan membiak. Kalau ikut Malaysia ni, dia punya plan ya, tak silap saya, mesti ada 70 juta penduduk ke atas. Baru dia boleh jadi negara maju. Sekarang kita bawa ada 32. Perlu lagi lebih kurang 40 juta. Macam mana nak ada 40 juta? Cuba fikir. Ibu-ibu rasa macam mana nak ada 40 juta lagi? Boleh fikir tak? Tuan Haji fikir macam mana? Kau masuk Bangla. Jadi itu fikir sendirilah. Saya tak mau fikir. Baik. Kemudian kaedah masjid. Ni kita baca banyak benda ni. Kaedah masjid ikut Imam Suyuti. Kita ada tak boleh orang haid masuk dalam masjid, tapi kita akan bincangkan nanti. Kebanyakan masjid-masjid negeri orang perempuan kerja dalam masjid. Jadi boleh tak boleh? Sebab kalau haid dalam mazhab Syafi'i tak boleh masuk, tapi susah juga dia staf masjid. Kalau tak masuk masjid susah juga. Jadi saya ada bab tertentu. Kemudian tak boleh bawa masuk orang kanak-kanak, tak boleh bawa masuk kasut. Yang ni isu sekarang ni mesra OKU kena perasan. Setengah surau dia tak perasan. Kita benarkan OKU yang naik kursi roda tu masuk, tapi kena cuci dulu dia punya tayar dia tu. Ada yang tak berapa jelas, dia masuk tu apa yang dia naik kat luar tu dia masuk masjid. Jadi dia mengotorkan kapet. Dan hukumnya haram sebab kursi roda dan hukumnya sama dengan kasut. Tuan-tuan coba bayangkan, kalau kita kasut yang kita pakai kat luar ni masuk masjid sembahyang pakai kasut, disebabkan kita kata sunnah pakai kasut. Macam mana kapet ni? Kapet ni harga 1,000 lebih. Harga 1,000 lebih. Kan? 1,000.
Sebab itu ulama mengharamkan pakai kasut yang di luar dalam masjid. Nak pakai boleh, tapi kasut khas dalam masjid, mana kita letak dalam masjid kita pakailah. Jadi cadangan kita sekarang ni saya bincang tu di Jawi, mereka ada satu masjid mesra OKU. Cuma kita dah sebutkan dah di situ mesti ada wakaf ataupun orang derma kursi roda tu, supaya orang yang bila dia masuk tu kursi roda tak luar. Jadi dia masuk dia ada kursi roda yang bersih. Sebab nak cuci bukan senang, nak angkat dia lagi, nak cuci lagi. Siapa yang nak buat? Jadi di situ masjid-masjid kalau ada orang OKU main di sini, kita cadangkan supaya ada kerusi OKU. Siapa-siapa wakaf letak mana-mana RM150, letak berapa orang OKU nak main masjid. Sebab hukum kita pakai kasut yang ada najis atau kekotoran, walaupun tak najis tapi kotor, itu adalah haram. Wa hurrima ataupun wa haruma, ya, tak ada syadah tu, tersilap. Fi syarhil muhadzab, maksud kita Imam Nawawi rahimahullah, fi salah. Begitu juga yahrumu idkhaluhu an-najasah, haram kita masukkan najis. Ni cara kita buang tak cicak. Mana dia yang salahnya ialah kita buang tu cicak, tapi letak hujung dalam masjid juga. Jadi tak bawa keluar najis juga. Yang betulnya kita buang tak cicak, buang di dalam tong sampah yang di luar masjid. Orang dia sapu-sapu, dia letak ujung tu, dia ada dia punya bekas tak kena. Sebab apa? Apa beza tak cicak ada sini ada situ? Jadi kena ada tong sampah kat luar, kita ambil tak cicak dan kita buang di luar masjid. Barulah dinamakan tidak memasukkan masjid, tidak memasukkan najis di dalam masjid. Itu di pelanggan etika ni banyak lagi ya. Haram bunuh, kutu, kemudian kencing memang tak boleh lah. Kemudian dikatakan tak boleh ajak kanak-kanak di sini, makna kanak-kanak yang tidak matang dalam masjid. Tapi kita kena cek dulu, makna dia kalau ada kawalan dia tak kencing, makna dia dah matang dah, dia pergi sekolah umur 5-6 tahun, kita boleh bawa masuk masjid. Tapi kalau yang pakai pampers apa semua tu kena ada kawalan lah. Kena ada kawalan. Bukan tak bagi, tapi kena ada kawalan. Sehingga orang dia terlampau ringan kan, tak apalah kita nak mesra. Memang boleh budak-budak main, tapi di bawah kawalan. Sebab nanti pakai kencing habis berak kat masjid, siapa nak cuci? Dan tak semua cuci betul. Dia cuci kapet ni, dia bukan lap. Setengah orang dia cuci kapet, dia lap. Kata ada najis tu, dia ambil apa, dia panggil apa, kain buruk yang basah tu dia lap. Bukan cara macam tu. Dia kapet ni dia ada hukum dia, cara basuh dia. Tapi tak perlu cabut kapet kan. Tak perlu cabut kapet. Dia kena buang air dulu, buang lap dulu, kemudian baru jol hayat. Jadi kena ada perahan kedua, ketiga. Kemudian semua lah sikit bagi wangi. Kalau saya perhatikan, kalau cuci dia cuci tu, tambah cuci mop lagi lah menajis kan. Sebab tu kalau nak cuci mop, kalau tek cicak ni cara orang kata apa, dia punya apa, work dia lah, modus operandi, SOP dia. Bila kita nak cuci tek cicak dekat lantai tu, kita buang dulu. Dia tak boleh mop. Bila mop, kita menyebarkan najis tek cicak. Jadi kita perhatikan, kadang-kadang yang kalau kita upah pula orang bukan Islam cuci masjid, bukan salah, tak salah, tapi kena ajak dia. Ajak macam mana? Kena buang dulu tek cicak. Kemudian kita siram air. Lepas tu baru boleh mop yang sabun tu. Bukan kita mop dengan sabun tek cicak semua masuk dalam bekas tu. Itu kita menyebarkan aja. Jelas nanti kita akan masuk bab tu. Tapi saya sebutkan sikit je lah. Okey, ni banyak ni disunatkan cuci ni, tuan-tuan boleh baca lah. Ni tak boleh makan bawang. Bawang masuk rokok sekali tak boleh lah. Kemudian kita masuk muka surat 9 ni, persyariatan masjid, tak ada apa. Saya nak masuk nanti poin yang penting tu, hukum. Ni ada hukum sebutan Masjid Nabawi. Kemudian muka surat 15, pembinaan masjid. Kita tengok di sini kelebihan pembinaan masjid ni bagus. Tapi kita di Malaysia ni, saya ada bincang juga masalah lebihan masjid. Banyak sangat masjid. Jadi sebenarnya duit yang lebih tu boleh buat benda lain. Boleh bantu buat rumah orang miskin, boleh bantu bayar hutang orang. Jadi perlu ada kawalan.
Sebab kalau berlebihan nanti jadi macam setengah negeri tu masjid orang tak ada 10 orang. Masjid harga 16-18 juta. Dia terbengkalai. Karena cara buat tu dia tak engage betul-betul dengan masyarakat. Pakai buat untuk besar saja. Dan sekarang ni orang pakai berlumba nak buat masjid. Lumba nak buat masjid pun tak betul juga. Masjid ni dia ada matlamat. Dia bukan hanya semata-mata buat masjid, dia mesti ada keperluan, mana tempat yang sesuai. Jadi akhirnya takut jadi lambakan. Jadi berlebihan dalam bina masjid juga termasuk dalam pembaziran. Khususnya masjid tu kalau buat masjid sebelah tu lingkup tu. Jadi dia punya orang kata apa, fiqh dia. Kelebihan bina masjid kita tengoklah banyak sangat kelebihan dia. Man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mithlah. Allah Ta'ala akan bina, tapi syarat dia dengan niat yang baik. Lepas tu kita tengok muka surat 16, Imam Nawawi dalam fatwanya menjelaskan bahawa Allah Ta'ala akan membinakan satu mahligai di syurga. Boleh dimaksudkan satu mahligai yang berbanding rumah-rumah di dalam syurga. Kelebihan masjid berbanding rumah-rumah di dunia. Itu adalah kelebihan. Ini zaman masjid sikit. Kita sekarang ni yang lebih baik mempertahankan masjid yang sedia ada. Mana dia kalau ada lebihan duit, pertahankan masjid yang sedia ada. Jadi tuan-tuan buat yang baru pula, masjid ni pun terbengkalai. Jadi walaupun kita nak cari pahala mesti bersyarat. Jangan sampai memudaratkan masjid yang sedia ada. Sebab tu kita tengok nak dulu masjid tu kena masuk dulu majlis fatwa dulu, barulah dia bagi endorsement. Sebab kita bimbang nanti akan menyebabkan kemudaratan kepada masjid-masjid yang sedia ada. Sebab dalam hadis tersebut pada wuduk pun ada pembaziran, masjid pun ada pembaziran. Sekarang ni di Malaysia apa isu masjid? Maintenance. Tambah-tambah masjid yang kos tinggi, guna aircon besar apa semua tu. Kemudian mereka tak ada jarak, semua berdekatan. Orang nak derma pun susah juga. Kerajaan tak bantu semua. Jadi bila nak buat tu kena fikir, kena ada kajian yang mendalam. Tujuan kita, apa dia punya hadaf dia, baru kita boleh buat. Kemudian sumber yang kedua, sedekah jariah. Nanti kita akan bincang nanti hukum tabung pada hari Jumaat dan lambat ke lah. Di Kuala Lumpur isu. Di Perak sebab orang kata apa? Ya kalau kita tak bagi letak tabung masa khutbah, dia punya kutipan derma dia berkurang. Kadang-kadang lepas habis Jumaat orang lupa dah balik terus dia. Jadi itu isu dia. Jadi apa dia ini juga sumber kepada masjid. Baik. Itu dua lah. Yang ketiga sekarang kita minta pada kerajaan lah. Kerajaan dan sebagainya. Saya dalam buku ni terlupa bincang satu benda je, iaitu menyimpan wang masjid terlampau banyak. Itu pun salah. Kita cukup simpan 10 hingga 15% saja. Maknanya kalau kita dapat tahun tu 300,000, kita hanya reserve 10 hingga 15% untuk kalau apa-apa kes kejadian lah. Takut tak ada duit nak bayar elektrik apa, gaji imam. Jadi 15%, 85% kena belanja habis. Sebab ni duit wakaf. Orang yang bagi duit kat masjid tu, dia bukan suruh simpan, dia memang dia suruh belanja. Bila tanya seorang-seorang buat interview ni, tuan bagi duit ni untuk simpan kan? Tak, dia tak suruh simpan, dia suruh belanja. Maka dia macam zakat. Zakat enactment dia haram bagi lembaga zakat menyimpan walau 1 sen duit dalam akaun. Maknanya lembaga zakat semua negeri cukup setahun dia kena kosongkan. Kalau dia tak kosongkan akaun dia salah. Ni maksud tu zakat habis duit. Orang kata zakat tak bagi duit, mana tak betul. Itu yang cerita tu semua yang tak dapat zakat. Dia dapat zakat dah, cuma berapa kali nak bagi zakat kat dia. Ataupun dia tu scammer. Ni tuan-tuan kalau duk dengar dekat orang cerita, dengar dekat apa FB, lembaga zakat tak bagi zakat, tak betul. Tuan-tuan pintu situ, semua orang yang layak dapat. Tak cukup duit dah. Kadang-kadang tu licin, tak sampai setahun licin dah. Khususnya masa MCO, Selangor belanja 1 bilion habis.
Semua rekod sebab tu nak ambil zakat ni kena rekod. Sekali orang kata tak rekod, orang kata pergi mana duit tu. Mereka kata susah lah ustaz kena isi borang. Kena isi borang. Betul tak banding dengan gereja? Gereja tak ada daftar-daftar pun. Kalau kita cerita ada orang kata kita kata ada gereja tu kita tak tahu duit dia money laundry ke dia apa dia pun pakai bagi mudah. Dia pun dapat mudah bagi pemuda. Kita tak boleh nak simpan money laundry kat sini. Lembaga zakat dia direkod. Bila direkod, tuan-tuan yang nak minta tu kena isilah borang. Bukan dia nak bebankan, dia nak kena jagalah. Saya orang kata lembaga zakat menipu pula. Jangan banding dengan gereja. Gereja bukan lembaga zakat. Orang Islam macam tu. Saya pergi gereja dapat bantuan mudah, tak macam lembaga zakat. Dia akan kata macam tu. Tuan-tuan betul rekod kosong dalam akaun tu. Kedah 240 juta habis. Perlis habis. Semua negeri habis. Kita bagi zakat semua. Cuma kadang-kadang tu dia tu mohon banyak tempat. Yang ni dia minta, yang tu dia minta. Kita lembaga zakat dia ada link dengan Perkeso. Senarai nama tu dah ada. Jadi dia antara skamer-skamer ni banyak. Baru ni di wilayah dia kata dia tak dapat bantuan. Oh banyak skamer. Wah betul apa lembaga zakat ni apa PPZ teruk tak bantu orang miskin. Dulu ada kes penyanyi tu, dia tu dah ada rumah tapi orang tak ada, dia pergi hutan. Adalah seorang hamba Allah ni pergi tolong. Jadi bila pergi tolong viral, kata lembaga zakat tak tolong. Terpaksa lembaga zakat ni pergi sewa rumah bagi dia duduk. Dia tu kalau bagi sewa rumah pun dia pergi hutan je, dia duduk isap tak ada. Banyak fake. Saya tanya orang BBC, apa yang duk pergi bagi dia? Kalau tak bagi orang duk kata dah orang tu derma, kata PBZ tak bagi. Padahal dia ada rumah dah, tapi dia tidak hisap dah, dia pergi duduk hutan. Tapi nak jaga nama PBZ, kata tak apa, setahun ni dia bayar kat orang tu. Bukan dia nak guna rumah tu sangat. Jadi kadang-kadang tu orang tertentu, kadang-kadang orang miskin tu sendiri tak mau pindah. Perangai dia suka miskin. Sebab dia suka minta zakat. Jadi bila zakat nak bagi rumah, dia tak mau, dia selesa rumah ni. Sebab nanti dia dapat rumah tu, dia kurang bantuan. Dia tak mau pindah. Jadi masalah dia sebenarnya, ada kelemahan lembaga zakat tu biasalah. Tetapi nak kata tak bagi duit dalam akaun tu licin. Ya ada akaun Amil tu, akaun mereka lah tak apa. Tapi duit yang orang bagi ni, kalau di wilayah 800 juta habis. Jadi kat mana tak tolong. Cuma kita lembaga zakat ni tak ada lah pergi buat IG, pergi serah tentu sebab kerja banyak. Orang yang boleh buat tiap-tiap hari hak jenis bagi ambil gambar tu orang tak nak kerja. Sebab nak ambil masa tu 4 jam tu. Nak panggil orang tu bagi derma, ambil senyum, teriak apa, itu orang tak nak kerja. Kalau ada kerja tak ada nak apa-apa tu. Sebab Kedah saja dah bagi dekat 120 orang rumah. Banyak tu. Kalau individu dia bagi 3-4 buah rumah boleh bagi. Tapi dia masuk dia punya apa dia media dia. Lembaga zakat bagi cukup banyak. Anak-anak kita di Mesir, di Jordan dapat setahun RM6,000, ada yang RM10,000. Jadi semua ada rekod. Jadi ini yang kita kena tahu. Kebanyakan yang cerita di surat khabar, di FB semua tu adalah orang menipu saja nak memburukkan lembaga zakat. Baik. Selesai. Ada rehat dulu ke jangan? Terus ya, 12.30. Terus ya. Baik, peranan utama masjid muka surat 22. Ini kita baca sampai muka surat 100 je lah. Kau nak senaman sikit. Saya dulu ada masjid tu, saya kata senaman dulu lah. Bukan senaman, dia baring terus, letih. Jadi kita ambil 5 minit. Sekejap lagi ada yang pengsan semua tak tanggungjawab kita ni. 5 minit sampai ke sebelah. Allahu a'lam.